Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Jasa petani mesti dikenang, penat lelah mereka membanting tulang, kehidupan mereka wajib dijaga. Begitulah kehendak agama kita, begitulah kehendak agama kita. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani yang bekerja cemerlang, bersungguh-sungguh hasilkan keperluan, iman dan ibadah tidak ditinggalkan, besar pahala di sisi Tuhan, besar pahala di sisi Tuhan. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani yang beriman sambil bekerja mengingati Allah, auratnya ditutup semasa bekerja, hasil yang banyak dizakatnya. Itulah petani yang bersyukur namanya. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Wahai petani, bersungguh bekerja, berkhidmat pada agama dan bangsa. Jangan rasa malu dan hina, agar makmur rakyat dan negara, agar makmur rakyat dan negara. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Kemakmuran rakyat di tangan mereka. من أنا
menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang ilahi. Baru kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan APH Indonesia. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tegakkan persaudaraan persatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dambang. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang ilahi. Jadikan negeri ini negeri yang ilahi. Jadikan negeri ini negeri yang ilahi. Hijauan sawah terbentang, tenangnya sungai mengalir, perahu nelayan ke hilir. Pepohon melambai-lambai, beburung terbang berkicau riang. Di sini kasih tertumpah, indahnya bumi bertuah. Malangnya di sana sini hanya ayah tua yang bekerja, ibunda di rumah menanti anak muda ke kota. Tibanya rasa di hati, teman dan rakanku menghilang diri, kekasih pun turut tergoda, tinggalkanku di desa. Walaupun hidup sendiri, kesepian tak ku hiraukan. Sungguh pun kotamu indah, di desa kasihku tertumpah. Pulanglah bila bercuti, ketenangan desaku menanti. Saksikanlah subur ladangku yang setia menungguku. Malangnya di sana sini hanya ayah tua yang bekerja, ibunda di rumah menanti anak muda ke kota. Tibanya rasa di hati, teman dan rakanku menghilang diri, kekasih pun turut tergoda, tinggalkanku di desa. Walaupun hidup sendiri, kesepian tak ku hiraukan. Sungguh pun kotamu indah, di desa kasihku tertumpah. Pulanglah bila bercuti, ketenangan desaku menanti. Saksikanlah subur ladangku yang setia menungguku.
sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tanya sama langit, apa sebab hujan? Nanti jawab langit, tanyalah awan. Awan nanti kata, aku kandung air. Sampai tempat sejuk, aku mencair. Lihat dalam air, ada bayang-bayang. Campak satu batu, bayang terhilang. Lihat dalam taman, terdapat binatang. Pokok-pokok hijau, indah dipandang. Arnab sungguh comel, bulu warna putih. Itu tanda bersih, Allah pun kasih. Oh Rama-Rama, engkau sungguh cantik. Merah, kuning, putih, berbatik-batik. Indahnya dirimu, beraneka warna. Kesana kemari, menghisap bunga. Tanya sama burung, apa sebab terbang? Nanti jawab burung, sayap digunakan. Tanya sama ikan, bagaimana berenang? Nanti jawab ikan, sirip digunakan. Berbagai tumbuhan Allah jadikan, masam manis pahit dapat dirasakan. Ada boleh dimakan, ada boleh dipandang. Syukur pada Tuhan tidak terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar Bapak Ibu, tuan puan yang mengikuti program kita pada hari ini? Selamat menyambut menyambut apa? Hari POC sedunia. Hari POC sedunia 1 Jun. Pada setiap 1 Jun kita menyambut Hari POC sedunia, iaitu pertanian hidayah. Masya Allah, ya. Pertanian hidayah itu ialah pertanian yang mempunyai 5 prinsipnya. Yang pertama ialah organik, sihat. Kedua, tidak ada tanah yang terbiar. Ketiga, tidak ada boleh pohon yang ditebang suka-suka. Yang keempat, pertanian adalah landscape yang terindah. Yang kelima, semua iklim boleh digunakan. Hafal tu. Hafal. Namanya pertanian hidayah. Mesti ada 4 elemennya. Cepat, mudah, murah, untung. Cepat, mudah, murah, untung. Jadi ada 4 elemen penting ini yang harus ada. Jadi pertanian itu akan jadi sebagai salah satu daripada sumber pendapatan besar negara, dan pertanian setanding selari dengan industri-industri yang lain. Jadi bagaimanakah kita ingin untuk mengubah pertanian itu menjadi satu sektor yang sangat-sangat memberi erti pada kehidupan penduduk bumi ini, untuk melindungi bumi ini? Sebenarnya ialah dengan kita mengamalkan satu penambahan, iaitu dengan menggunakan POC, pupuk organik cair atau baja organik cair. Sebab apa kita perlu menggunakan POC ini? Sebab bumi telah mati, bumi telah terkontaminasi, bumi telah dicemari. Oleh sebab itu, apa kesannya? Bahawa hasil menurun. Kakao bahasa Indonesia, koko bahasa Malaysia, tak mau keluarkan buah. Padi menjadi semakin kurang hasilnya, kalaupun perlu ditingkatkan kimia yang tinggi dan racun yang tinggi. Sawit berbuah pasir, buah-buahan tidak keluar pada musimnya, malah
buah itu gugur. Kalau kata buah durian, gugur lagi keras dan tak manis. Contoh. Kalau dalam peternakan pula, ya, akhirnya peternakan sapi banyak yang gila. Kalau ternak ayam, banyak yang beracun. Alergik, orang makan gatal-gatal. Kalau ternak ikan, begitu juga. Ikan itu menggunakan daripada pakan-pakan yang dibuat yang tidak halal. Masya Allah. Ya, penggunaan protein hidrolisis. Protein hidrolisis yang diambil pada sumber yang haram. Penggunaan beta agonis. Hormon pembesaran yang digunakan. Penggunaan pupuk-pupuk kimia yang mematikan bumi dan mematikan mikroflora di dalam bumi tersebut. Jadi oleh sebab itu, pertanian itu sangat berisiko tinggi sawit yang diserang dengan penyakit kanker. Durian yang diserang dengan penyakit kanker. Pokok-pokok lain, komoditi-komoditi utama, kopi, koko, diserang dengan penyakit-penyakit yang banyak menyebabkan kerugian kepada petani. Begitu juga dengan peternakan udang yang kena penyakit, peternakan ikan dalam sangkar yang menyebabkan pelbagai penyakit. Jadi kesemuanya ini membuatkan kata kita memerlukan satu inovasi baru untuk menerajui dalam bidang pertanian ini agar pertanian itu menjadi menarik. Tetapi bagaimana pula kalau harga pertanian menjadi murah? Penghasilan ayam yang banyak, pendapatannya murah. Penghasilan sayur yang banyak, harga dimurahkan. Jadi oleh sebab itu pertanian harus masuk ke fasa yang kedua, iaitu dijadikan sebagai satu industri. Pertanian adalah industri. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji pada hari ini nak menerangkan cara untuk membuat POC sendiri dan menunjukkan bagaimana cara inovasi untuk menjadikan pertanian itu sebagai satu industri. Ini sebagai contoh yang ada di depan Pak Haji ini. Misalnya dalam peternakan ayam. Peternakan ayam ini ada dua. Satu ayam kampung. Yang kedua ayam broiler atau ayam daging. Ayam broiler itu keuntungannya tempoh masa yang pendek. Ayam kampung mengambil masa yang agak sikit panjang. Namun begitu, panjang atau pendek peternakan itu tidak jadi permasalahan. Yang jadi masalah untung atau rugi. Bagaimana kalau kita ternak dan jangka masa yang panjang tapi untung? Kita ternak dalam jumlah yang sedikit tapi untung. Lebih untung daripada menternak dengan jumlah yang besar. Apabila kita mengikuti teknik pertanian yang disebut sebagai pertanian hidayah, maka keuntungan itu akan berada di pihak kita sebagai seorang petani. Sebagai contoh apa dia? Peternakan ayam. Pak Haji nak tunjuk bagaimana peternakan ayam sebagai satu sampel. Yang pertama sekali, peternakan ayam ini kita tak boleh bermula daripada penghujungnya, hilirnya saja. Mesti bermula daripada awalnya. Apa dia? Peternakan induk ayam. Alhamdulillah, Pak Haji setuju sekali dengan konsep yang dijalankan pertanian di Indonesia, iaitu ayam Jopper. Ayam bakar Jopper. Jopper itu Jawa asli. Jawa super asli. Ayam kampung. Tetapi bukan kita membeli anak ayam itu, tetapi bermula daripada peternakan induk ayam. Untuk menghasilkan telur ayam. Telur ayam itu pula dijadikan dia sebagai tempat penetasan untuk ditetaskan. Ya, ada tempat penetasan untuk kita tetaskan anak ayam tersebut untuk dapatkan anak ayam untuk dipelihara. Makanan diolah sendiri dengan pemakanan sendiri. Organik dan tidak menggunakan vaksin. Dan akhirnya ayam itu disembelih dengan bersih, dengan syariat. Dan diproses menjadi produk. Bukan produk ayam saja, tetapi pada produk-produk yang berasal pada ayam. Misalnya contoh yang ada di depan Pak Haji ini. Ini sebagai satu contoh yang Pak Haji nak tunjukkan. Ini yang pertama sekali.
Ini frozen food. Ya, iaitu kita keluarkan samosa. Samosa. Kita tahu samosa ni daripada perkataan Arab. Pak Haji dulu ketika sampai di Jeddah, nak pergi ke Madinah ya, nak pergi ke Madinah ya, Jeddah, kita sampai di airport Jeddah musim umrah ke haji tak ingat lah. Jadi singgah di pertengahan jalan itu dengan bas travel tersebut. Ya, dia angkat, katanya ini adalah samosa. Oh, alhamdulillah, di negeri Arab ada samosa. Ya, samosa tu daripada negeri Arab. Oh, Pak Haji tak tahu. Di tempat Pak Haji panggil samosa juga. Indonesia pun samosa juga kan. Jadi samosa ini ada ayam. Ayam apa? Ayam yang kita ternak berdasarkan pada peternakan organik. Ayam apa? Ayam kampung. Ayam apa? Ayam yang diternak tanpa vaksin. Tidak ada bau hamisnya. Ayam yang kurang lemaknya. Ayam yang dia tidak cepat busuk. Ayam. Ini adalah satu produk. Jadi kalau kita boleh kemukakan produk ini di tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan memilih produk ini sebab dia lebih sihat dan lebih enak. Kita ambilnya. Begitu juga kita keluarkan. Ini ayam frozen juga, ayam beku. Ini ayam beku, ayam kampung. Itu dia antaranya. Dan ini juga ayam brand Radik juga ada kita keluarkan. Kita keluarkan ayam perap. Ada juga nanti akan keluar dalam bentuk burger ayam. Kita keluarkan juga burger ayam yang sihat. Burger ni selalu gambarannya yang tak sihat. Sebab apa? Kebanyakan burger diisi dengan lemak. Lemak-lemak yang murah. Daging burger, daging sate kebanyakannya lemak. Menggunakan lemak. Lemak-lemak yang sepatutnya kita buang. Tapi ini tidak. Gunakan kita kekurangan lemak. Sebab apa? Ayam yang diternak dalam keadaan ini dia tidak ada lemak. Jadi oleh sebab itu, maka ianya lebih menarik. Dan sudah tentu permintaannya tinggi. Dan dalam pelatihan, Pak Haji sebutkan, kalaulah benar projek kita mudah, murah, cepat dan untung, kita boleh membuat satu offer penjualan harga ayam yang diternak dengan menggunakan pengadaan organik, halal, sihat ini boleh menyaingi harga yang dijual mengikut ayam yang diternak dengan peternakan biasa. Ini penting. Jadi, yang dikatakan POC ini dia terlibat di mana? Dalam peternakan ayam. Induk tadi diberi POC supaya ayam itu terus bertelur. Yang kedua, telur ayam itu sebelum dieramkan itu disemprot dengan POC untuk meningkatkan kadar penetasan. Kemudian anak ayam tidak divaksinkan dibagi POC. Kemudian diternak ayam tersebut dibagi POC. Kemudian makanan ayam dibagi POC, air ayam dibagi POC, vaksin ayam diberi POC. Seterusnya sampai ayam itu siap disembelih, kita nak mengelakkan daripada ayam itu jadi busuk. Ayam itu selepas disembelih, dibuang semua darah-darahnya, direndam dalam air POC. Bila kita rendam dalam air POC, semua darah itu akan keluar dan dia preserve. Dia sudah 1 hari dia tidak akan mengalami pembusukan. Begitu juga dengan daging sapi. Kalau kita ambil daging sapi 1 kilo lah, contoh, kita potong, masuk ke dalam air POC, rendamkan sebentar lah. Mengambil masa 10 minit, 5 hingga 10 minit. Bila kita rendam begitu, semua darah itu keluar dan dia akan lebih tahan. Satu kaedah preserve, satu kaedah untuk kita awet dengan cara POC itu jadi obat juga. Jadi bila kita merendamkan begitu, kita boleh letakkan ayam yang direndam dengan POC, yang tak direndam dengan POC. Ayam yang direndam dengan POC sampai ke sore hari. Daripada pagi hari itu dia tidak dihinggapi oleh lalat. Begitu juga rumah kita. Kalau ada banyaknya lalat di rumah kita, di mana saja. Kadang-kadang di kedai makan, kita lihat banyak sekali kedai makan yang banyak lalat. Kenapa tak semprot dengan POC? Masukkan saja yang simple saja dalam POC. Semprot.
Alhamdulillah hilanglah lalat itu semua. Itu adalah di antaranya. Begitu juga dengan bila kita menghasilkan produk-produk ini, dia telah mempunyai suatu nilai yang tinggi. Daripada ayam yang kita ternak sudah menghasilkan satu produk. Jadi kita kena menghasilkan begitu. Petani kena pergi kepada industri. Dan industri inilah yang mengangkat hasil pertanian itu menjadi hasil yang tinggi. Inilah kejayaan kepada POC. Bukan hanya untuk sihat, bukan saja untuk organik, tetapi untuk meningkatkan nilai, value kepada hasil pertanian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung dengan pengamalan pertanian organik ini, dia akan menyihatkan juga kepada petani itu sendiri. Petani hari ini, cuba kita lihat, kerjanya kuat tetapi banyak sakit. Wang yang dia dapat itu banyak dihabiskan di rumah-rumah sakit. Di rumah sakit. Wangnya itu kerjanya bagus. Hujan pun turun juga di rumah. Pagi-pagi lagi terus ke bendang dan sebagainya. Hari ini menyaksikan petani rebah satu-satu. Berbanding dengan petani dulu. Petani dulu kuat. Petani sekarang tumbang satu-satu orang. Tumbang. Sebab apa? Penyakit. Kalau kita pergi di sebuah perkampungan yang rata-ratanya, hampir kata kesemuanya petani, pergi lihat. Betul tak apa yang Pak Haji sebut ni? Bahawa di kampung tersebut yang paling ramai darah tinggi. Kampung tersebutlah yang paling ramai yang kena stroke. Kampung tersebutlah yang paling ramai kena penyakit kanker, kanser. Kampung apa? Kampung petani. Petani sudah tidak dilindungi lagi. Petani sudah memikirkan bagaimana mendapatkan hasil yang tinggi walaupun mereka terpaksa menjadi lilin. Membakar diri. Mereka menggunakan kimia-kimia yang tinggi. Pak Haji menyaksikan sebab Pak Haji dilahirkan dalam keluarga pertanian. Keluarga tani menyaksikan bagaimana jiran-jiran, teman-teman, keluarga kita yang membuat pertanian ini jatuh satu demi satu. Jadi oleh sebab itu maka pada hari ini pertanian itu harus kembali kepada POC, organik. Dengan melihat bahawa semua kebaikan ini tidak berlaku kebaikan tanpa kita menghidupkan satu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Yang Allah sebutkan bahawa di dalam ada makhluk-makhluk yang lebih halus daripada nyamuk yang tidak kelihatan. Yang hari ini yang diperkatakan orang dengan COVID-19 ini virus. Tetapi makhluk halus ini yang bernama bakteria atau good bakteria ini berada di mana? Dalam bumi. Bila good bakteria ini dimusnahkan, maka bumi sudah tak jadi bersahabat dengan kita. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita lagi. Pertanian sudah tidak memberikan keuntungan yang tinggi. Jadi apabila haiwan yang kita ternak, ayam yang kita ternak, sapi yang kita ternak mengalami masalah good bakteria di dalam tubuh haiwan tersebut, maka menyebabkan haiwan akan jadi sakit. Ayam, kalau kita tengok dia, masalah usus. Ayam itu ditentukan dengan masalah usus. Kalau usus ayam itu sihat, ayam akan jadi sihat. Kalau usus ayam itu bermasalah, ayam akan jadi bermasalah. Ayam tak besar sebab usus. Ayam berpenyakit sebab usus. Jadi bagaimana kita nak memperbaiki usus ayam dengan kita mengambil POC? Bagaimana kita nak memperbaiki usus sapi dengan mengambil POC? Bagaimana kita nak memperbaiki usus kepada bumi ini supaya hara bumi itu hidup dengan mengambil POC? Pupuk kimia, baja kimia bukan solusi. Boleh dikomplementari, boleh diambilkan bersama-samaan dan kita dapat mengurangi pupuk kimia, tetapi dia akan menunjukkan hasil yang semakin berkurangan. Hasil berkurangan itu mesti dibahagikan dengan kos. Mesti dibahagikan kos. Kita kata hasil kita meningkat pada tahun ini, tapi perbelanjaannya juga meningkat. Kos ini bukan kos-kosan, bukan rumah-rumah sewa, itu bukan. Kos ini perbelanjaan. Hasil tinggi, perbelanjaan makin tinggi. Apa artinya? Yang menguntungkan bukan kita, yang menguntungkan industri membuat pupuk organik, racun-racun organik.
Jadi oleh sebab itu dengan apabila kita menggunakan POC ini, dia akan mengurangi daripada perbelanjaan kita, malah perbelanjaan itu dihasilkan sendiri. Dalam produk sendiri ditolak daripada perbelanjaan tersebut. Yang Pak Haji nak ajar pada hari ini, cara membuat POC sendiri. POC sendiri semua orang boleh buat, kecuali orang itu malas. Sebab itu orang malas ini dia menghadiahkan dua. Yang pertama apa dia? Kemiskinan. Miskin bukan sebabnya miskin Allah tak bagi tenaga pada kita. Ada orang miskin sihat tapi malas. Malas itu menyebabkan dia jadi miskin. Takdir itu menjadikan dia miskin kerana dia pilih takdir untuk jadi miskin sebab malas. Dia tak mau jadi rajin, dia tak mau jadi seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum. Dia selalu bersembunyi di escape di sebalik agama. Agama tu suruh kita duduk begini. Ya kalau banyak amalan alhamdulillah, tapi escape untuk tidak bekerja. Kerja, keluar rumah, mencari rezeki untuk keluarga itu jihad. Jihad. Pahala. Ganjaran di sisi Allah. Sedap kalau kerja kita itu halal. Jadi kita pastikan pekerjaan kita baik. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa pertanian itu mesti menghasilkan satu industri. Baik. Sekarang Pak Haji nak tunjuk bagaimana cara untuk membuat POC. POC daripada makanan kita hari-harian. Apa dia? Nasi. Nasi. Adakah di kalangan kita yang tak makan nasi, makan roti? Ada, tapi sedikit sangat. Hampir semua orang makan nasi. Di pesantren, Masya Allah, pesantren mana pun ada santri-santri yang kita basuh air berasnya itu. Nak masak nasi, sudah tentu guna beras. Beras itu sudah tentu dibasuh dulu. Sudah tentu ada air beras. Air beras jangan dibuang. Salahnya kita kerana air beras kita buang. Bila kita buang air beras, kita tidak bersyukur dengan salah satu nikmat yang Allah beri kepada kita. Air beras. Jadi kita ambil air beras tersebut. Banyak pula orang bertanya dekat Pak Haji, air beras pertama, kedua atau ketiga? Yang keberapa pun tak mengapa. Ambil saja air beras yang kita basuh. Pertama lagi bagus. Setelah kita basuh itu, kita jadikan macam ni. Ini air beras macam tu. Air beras. Jadi kita masuk dalam botol begini. Kemudian kita jangan tutup. Tapi letak kain saja supaya tak dia masuk oleh kecoak. Kecoak. Lipas. Tak ni masuk oleh semut. Tak masuk tutup. Tutup macam ni. Ni kain tutup dia gitu. Biar dia boleh bernafas. Gini. Sampai 1 minggu. 5 hari boleh. Sampai dia bertukar jadi warna kuning. Dah jadi warna kuning. Dah cukup. Bila dah jadi warna kuning, ambil air ini yang jadi warna kuning ini, campur dengan susu. Ini susu. Jangan guna susu segar. Nanti silap dia punya formulanya. Guna susu yang ini, susu yang telah yang telah diproses macam ni, tanpa pengawet pun boleh. Susu ini, ya, apa dia panggil? Susu krim kah? Susu apa ni? Susu yang dijual lah. Yang dijual tu susu tu, ya susu fresh jugalah. Ini pun fresh juga, tapi dia masak dulu 1 liter susu. 1 bahagian air ini, 1 bahagian air ini campur dengan 10 ini, 10 susu. Oh banyak tu. Kalau 1 liter 10 liter. Oh banyak sekali tu. Jadi sikit sangat air yang nak digunakan. Air daripada basuhan beras sikit sangat yang nak digunakan. Ambil dia. Ya, 10 liter. Lepas jadi percampuran tersebut, maka kita biarkan lagi. Lama kelamaan dia akan jadi begini. Lihat ni depan Pak Haji ni. Atas tu dia ada satu krim.
Dia akan timbul krim di atas, di bawah itu hampas. Di tengah-tengah tu kita biarkan 1 minggu lagi. Seminggu lagi kita biarkan. Selepas 1 minggu, ambil ini. Apabila sudah ada krim ni, sudah boleh ambil. Buang. Dia punya krim tu, ambil air tu. Ditapis saja. Ambil kain tapis. Ambilkan air tersebut. Ya. Jadi setelah kita ambil itu, maka barulah kita campurkan dengan air gula merah. Air gula merah. Air gula merah itu dicampur dengan nisbah 1:1. 1:1. Satu air ini, satu air ini. Air gula merah dicampurkan, dibiarkan selama 14 hari. Dah sudah jadi. Baunya seperti bau tapai. Tapai sudah jadi. Dia jadi induk. Dia jadi induk atau biang. Dia jadi biang ni. Dia jadi biang ni. Jadi ketika nak guna, satu saja sini, satu tutup ini untuk 10 liter air. Satu tutup ini yang telah percampuran tadi 14 hari tadi ni dengan 10 liter. Semprot yang 10 liter tu. Dah, itu pun sudah cukup. Padi akan jadi besar, sayur akan jadi cepat besar, kurang penyakit, kurang hama, kurang dia punya permasalahan. Bagi minum pada ayam, air ayam, makanan ayam dan sebagainya. Itu saja. Jadi oleh sebab itu, maka penggunaannya begitu mudah sekali. Pak Haji ulangi sekali lagi ya, ulangi sekali lagi supaya kita faham. Pertama, dapatkan air daripada basuhan beras. Tutupnya macam ni. Ya, tutupnya macam ni. Kemudian air ini 1 bahagian selepas 1 minggu. Dicampurkan dengan 10 susu, bahagian susu. Kemudian setelah dicampur, 1 bahagian daripadanya setelah seminggu diambil. Campur dengan 1 bahagian air gula merah. Gula merah tu dicampur lah. Campur, ambil gula merah, campur dengan air. Jangan terlalu kental, biar dia jadi encer. Biar dia jadi cair. Dicampur, dah pun siap menjadi 14 hari kemudian, sudah pun menjadi 1 POC. Masya Allah. Susahkah untuk membuatkannya? Tidak susah. Jadi kita buat ini, maka bila kita tengok aroma dia sudah bau macam tapai, itu menjadi. Ya, jadi kita pun boleh gunakan campur 1 tutup ini, dicampur dalam 10 liter air, dispray. Kalau untuk tanaman sayur-sayuran, seminggu sekali. Kalau untuk tanaman sayur-sayuran tapi jenis buah, 2 minggu sekali. Kalau untuk jagung, 2 minggu sekali. Kita semprot. Kita tidak jadi permasalahan, kita spray seminggu sekali kah, 2 minggu sekali kah, yang penting rajin. Ya, rajin. Yang kedua, murah. Kan pertanian itu mudah, murah, cepat untung. Jadi oleh sebab itu, maka dengan ada ini, bumi akan hidup semula. Tanah akan jadi lebih hitam. Akar padi kalau kita cabut, dia jadi hitam. Ya, jadi itu adalah satu kaedah yang paling mudah, paling murah, paling cepat dan paling untung. Dengan kita membuat POC sendiri. Dengan kita membuat POC sendiri yang digunakan dalam semua sektor pertanian. Termasuk juga kalau kita nak bagi makan ayam. Kita semprot atau spray kan yang kita buat itu tadi dalam pakan ayam. Biar dia kering, kita jemur kering. Kemudian kita beri. Begitu juga pakai ikan. Kita hanya perlu spray saja. Dia jadi booster. Dia jadi satu pupuk hormon. Dia jadi satu zat penyubur bumi. Dia jadi antivirus, antibakteria, anti jamur. Yang paling penting, dia mengembalikan kepada genetiknya yang terbaik. Jadi oleh sebab itu, dengan hanya air beras saja. Ya, air beras saja. Pesantren kita kan ramai. Misalnya, jangan buang air beras tersebut. Ya, jadi yang paling penting ialah campurkan dia dengan susu. Ya, baik. Boleh tak saya nak gunakan susu asli? Boleh. Tetapi jangan ambil susu itu, susu yang kental yang diperah terus. Kalau ambil susu yang diperah terus itu, harus campur dengan 10 bahagian air dulu.
Sebab kalau kita guna susu yang kental, nanti dia tak jadi. Ya, dia kena encerkan dulu supaya membolehkan bakteria itu hidup. Itu yang Pak Haji nak sampaikan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak buat untuk bunga pula misalnya, itu juga. Kita nak buat untuk halau bau-bau yang busuk di kawasan-kawasan yang ada bau, itu juga yang dispray. Sebab itu Pak Haji mengatakan bahawa tempat peternakan ayam kita tidak ada lalat, tidak ada bau. Boleh menternak di tepi rumah jiran, jiran tak tahu. Boleh menjadi satu landscape yang indah sebab tak berbau. Boleh beri pada makanan kucing supaya kucing tak berbau. Boleh beri kepada apa juga supaya dia akan menambah hasil daripada penggunaan tersebut. Jadi dengan cara kita menghidupkan bakteria, good bakteria yang ada dalam tubuh badan manusia, yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, dan dia akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Ini telah Pak Haji sebutkan bahawa ketika kita menguji dengan kawasan pertanian di Mada, di negeri Perlis dan juga negeri Kedah dengan penanaman padi, maka kita kena lihat di musim pertama dengan musim kedua hasilnya lebih banyak. Musim ketiga kalau mereka meneruskan akan jadi lebih tinggi. Musim keempat akan jadi lebih tinggi. Sebab apa? Sebab mikroorganisme itu hidup. Maka ini disebut sebagai EM atau dikenali sebagai EM4. Ya, EM4. Baik. Cumanya berbeza sikit dengan produk yang Pak Haji hasilkan ini bukan EM4. Bukan. EM4 ini perbezaan dengan produk POC yang Pak Haji keluarkan ini. Yang pertama, EM4 harus difermentasi minimal 14 hari. Yang kedua, ada bau seperti tapai. Yang ketiga, mesti ada warna seperti coklat, kemerah-merahan. Yang keempat, apabila kita menggunakannya, kadang-kadang dia ada melembung itu sebagainya, menunjukkan ada kesan gas di situ. Itu nama EM4. Tapi yang dikeluar oleh Pak Haji ini bukan EM4. Yang EM4 seperti yang Pak Haji ajarkan tadi. Baik, oleh kerana waktu untuk kita tengok iklan, Pak Haji berhentikan dulu, silakan. Hari POC sedunia disambut pada tanggal 1 Jun. Sambutan ini bertujuan memartabatkan keunggulan pertanian hidayah. POC, pupuk organik cair, formulasi hebat daripada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Penuh harapan, moga hasilnya dilimpahkan. Tidak hanya digunakan bagi siraman di pokok, tetapi POC digunakan kepada skop yang lebih luas seperti dalam bidang ternakan ayam bagi memastikan ayam dibesarkan dengan kaedah alami, bebas vaksin, bebas lemak, bebas bau hamis. Bakal menentu benihku semua ini. Kami bertani. POC juga berfungsi bagi menjadikan persekitaran ladang ternakan bebas bau dan bebas lalat. Kerana Allah, walau dilanda senang dan susah, hanya padamu aku berserah. Yakin usaha tangga kejayaan tidak ku hampa walaupun kegagalan. Kita manusia hanya merancang, Allah berkuasa yang berhak menentukan.
Kami penternak, petani nelayan, kami bekerja kerana Tuhan. Kami berdoa penuh harapan, moga hasilnya dilimpah keberkatan. Kami penternak, petani dan nelayan, rela berjuang dan membanting tulang. Kami penternak. Dengan POC dapat merealisasikan pertanian hidayah yang mudah, murah, cepat dan untung. Selamat menyambut Hari POC Sedunia. Bertani satu ibadah. Ya, Alhamdulillah Pak Haji sambung lagi ya tentang perbincangan. Apakah perbezaan POC yang Pak Haji keluarkan ni berbeza dengan EM4? Yang ni sekali lagi ya, Pak Haji ulangi sekali lagi untuk kita lebih jelas. Yang pertama, EM4 itu harus melalui proses fermentasi. Yang ini tidak. Hari ini boleh digunakan sebab dia menggunakan konsep vibration, goncangan. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, cara mengambilnya itu kita kena baca suratul Fatihah. Supaya kita membaca suratul Fatihah ini begini ya, kita ambil satu tutup ini masuk ke dalam air 500 ml. Kemudian kita baca suratul Fatihah, kemudian kita goncangkan 50 kali. Ya, kita goncangkan 50 kali. Sebab apa? Sebab apa kita sebutkan ini sebagai pertanian hidayah. Nah, ini misalnya kita masuk ke dalam ini, kita baca suratul Fatihah, kita goncang 50 kali. Sebab apa? Sebab kita nak mengamalkan, kita nak mengingati Allah di mana juga kita berada. Ajarkan petani kita membaca suratul Fatihah, surah pembuka. Pembuka kepada rezeki, pembuka kepada bumi, pembuka kepada semua penawar dan obat, dan pembuka kepada kesuburan bagi tanaman dan pertanian kita. Baca suratul Fatihah. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada orang bertanya kepada Pak Haji, macam mana kalau orang bukan Islam? Bagaimana? Apakah dia tidak jadi bila kita baca suratul Fatihah? Begini, pertanian ini ibadah. Bagi seorang Muslim, pertanian adalah ibadah. Macam mana kita nak jadikan pertanian ibadah supaya pertanian itu sentiasa mengingatkan kita kepada Allah? Tetapi bagi orang yang bukan Muslim, mereka boleh menggunakan ini, tetapi sekadar mereka menjadikan dia sebagai praktik amalan yang kita panggilkan praktik amalan daripada organik yang sihat. Mereka mendapat di sudut organik dan sihat, tetapi ini didapat di sudut ibadahnya, nilai ibadahnya. Itu. Jadi artinya boleh digunakan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya, bila kita menggunakan daripada POC yang kita ini, dia boleh digunakan untuk semua. Sebagai antivirus, antibakteria, dia juga dapat digunakan untuk menyuburkan bumi. Dia sebagai hormon, dia juga antifungus, dia dapat digunakan semua. Dan dia mengembalikan genetik yang kuat. Maksudnya apa dia? Kalau pokok itu mempunyai genetik yang kuat, kita akan kembalikan dia kepada genetik yang kuat. Pak Haji nak bagi contoh. Jika kita menanam pisang, bila kita tanam pisang, kita beli benih pisang tersebut. Bila kita beli benih pisang, pisang itu tidak ada biji. Tetapi selepas 5 generasi, 6 generasi kita menanam pisang, pisang tadi anak-anakannya itu tiba-tiba mengeluarkan biji. Sebab apa? Dia kembali pada genetik asalnya. Boleh tak kita nak jadikan pisang tersebut supaya tidak mempunyai biji lagi? Boleh kita gunakan dia punya POC. Jadi POC ni dia mengembali ke genetik apa? Genetik awal ada biji. Atau genetik terbaik, dia kembali pada genetik yang terbaik. Seperti mana yang telah kita lakukan, iaitu pisang tadi tidak mempunyai biji. Pak Haji bagikan dia punya contoh yang kedua. Bumi pula.
Bumi ini kalau kelebihan banyak zat besinya atau aluminiumnya banyak, dia akan jadikan bumi ini tidak mau tumbuh dengan tanam-tanaman. Tapi bila kita spray, kita semprot dengan POC, dia ikat, dia kilit. Dia ada panggil kilasi, dia ikat semua metal, pokok boleh tumbuh. Contohnya di atas tanah gambut. Boleh tumbuh. Contohnya di atas tanah liat. Tanah liat clay yang tinggi. Ya, yang menyebabkan tidak boleh terlekat air di atasnya. Tanahnya, contohnya ialah di padang pasir. Sebab apa? Sebab pokok yang kita tanam tersebut, peringkat awal kita hidupkan pokok itu bukan mengambil makanan daripada akar, tapi makanan yang diambil daripada daun. Kalau baja kimia ni orang kata baja folia. Baja folia diberikan kepada daun. Betul. Tetapi baja organik ini, pupuk organik ini diberikan, disemprot di daunnya. Begitu juga dengan pokok sawit. Pokok sawit yang sudah tua, yang gunakan 2 galah misalnya, dia tidak akan mengeluarkan buah yang banyak. Tapi kalau kita gunakan spray yang boleh kita semprot di daunnya itu, daunnya yang pertama akan berubah daripada hijau menjadi warna hijau hitam. Yang kedua, dia akan mengeluarkan buah yang cukup banyak. Sebab berapa usia pokok sawit? Usia pokok sawit ini ialah biasanya ialah 25 hingga 35 tahun. Tetapi kita boleh memperpanjangkan lagi usia. Pokok cabai misalnya, biasanya orang ambil sampai 6 bulan. Kalau dipanjangkan setahun. Kalau dipanjangkan lagi, pokok cabai, pokok cili itu boleh capai sampai 2 tahun. Di kampung kita dulu, pokok cabai itu sampai 2 tahun, 3 tahun. Batang-batangnya besar begini. Hasilnya tak kurang. Sebab apa? Sekarang ini, pokok tidak mau besar. Sebab bumi sudah tidak ada hara lagi. Bumi sudah tidak ada lagi mikrob hidup yang membantu untuk menyuburkan bumi. Jadi oleh sebab itu maka, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa pertanian harus berubah. Supaya menyediakan fasilitis yang terbaik untuk tanaman, untuk sayuran. Sebagai contoh. Pak Haji duduk dekat Yan ini. Musim kering. Yan sebelum ini telah mengalami musim kering 5 bulan. Pokok-pokok tak mau besar. Walau kita siram dengan air daripada air sungai yang datang daripada gunung. Gunung Jerai. Air mengalir di tepi ini. Kita ambil air tersebut, kita spraykan kepada pokok. Pokok tidak mau keluarkan pucuk. Tapi bila musim hujan datang, hujan menyimbah bumi, pada ketika tersebut pokok semua mengeluarkan pucuk. Sebab apa? Air, bukankah air yang baik yang kita sediakan? Bukankah kita sediakan pupuk yang baik, tapi dia tak mahu disubur. Sebab apa? Dia tidak ada air hujan. Jadi oleh sebab itu, maka petani harus mengolah air hujan. Mengolah air hujan. Sebab itu di musim kering hari itu, Pak Haji beli air hujan. 1 liter 35 sen. 35 sen tu sama juga dengan RM1,000 1 liter. Musim kering. Kalau musim hujan macam ni tak boleh lah. Macam dia habislah Pak Haji nak bayar macam mana? Banyak. Terlalu banyak. Ya. Jadi air hujan tersebut diguna. Air hujan ni bersifatnya alkali. Alkaline. Basah. Nabi SAW ketika turun hujan, Nabi membiarkan hujan kena pada kulit-kulit badannya. Bila ditanya pada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan dia adalah makhluk baru diciptakan Allah. Makhluk baru yang diciptakan Allah. Bayangkan kita makhluk yang lama diciptakan Allah ni banyak dosa lah ceritanya. Dia makhluk yang baru diciptakan Allah. Apa dia? Air hujan. Jadi oleh sebab itu air hujan itu menjadi salah satu sumber untuk kehidupan. Jadi kita kena ajar petani mengolah air hujan. Macam mana cara nak mengolah air hujan? Nanti lihat di dalam TV Pak Haji. Pak Haji nak tunjuk pokok dia. Bagaimana cara untuk nak menghidupkan daripada air hujan.
Hanya perlu sikit saja. Kita panggil terasi. Terasi. Apa tu? Belacan. Belacan. Sikit je. Campur dengan sikit pokok rumput kapal terbang. Nanti lihat. Ya, saksikan. Terima kasih kepada mereka yang telah mengikuti TV Pak Haji. Alhamdulillah hari ini sudah 1,000, semalam 1,200. Alhamdulillah. Nanti kita nak dapatkan 10,000 orang yang mengikuti TV Pak Haji. Hari-hari ada dimuatkan. Jadi setelah mendengar kuliah begini, maka cara nak faham dia pergi tengok dekat TV Pak Haji. Nanti Pak Haji tunjuk satu. Semalam Pak Haji tunjuk macam mana cara air. Kita nak masak kopi nak jadi ubat. Macam mana? Airnya macam mana? Dah kita tunjukkan. Hari ni pula Pak Haji tunjuk macam mana cara simple saja bagaimana nak bagi jadi daun berkilat. Kan daun berkilat tu cantik kalau dalam rumah. Jangan kita sapu pula dengan wet ataupun orang sapu dengan minyak. Sekarang ni Masya Allah mereka semprot minyak di atas daun supaya berkilat. Kaedah itu tidak alami. Tidak alami. Cuba lihat dalam TV Pak Haji. Buat mudah. Tengok daun dalam kita panggil indoor plant ataupun indoor tanaman-tanaman indoor ini. Kita lihat macam mana dia punya berkilat dan dia menjadi cantik sebagainya. Itu yang Pak Haji nak sampaikan. Ya, Pak Haji nak sampaikan bahawa tengok dalam TV Pak Haji dan banyak lagi episod-episod pengembaraan Pak Haji cerita tentang bagaimana pertanian ini jadi satu sumber yang miracle. Menarik. Ya, sempena dengan hari POC sedunia yang kita adakan pada hari ini. Jadi alhamdulillah bagi diri Pak Haji sendiri, ini di antara yang Pak Haji gunakan dalam peternakan. Pak Haji gunakan untuk ayam. Pak Haji gunakan rumput-rumput yang diberi makan pada ayam dalam gambar yang dikirimkan itu ada menggunakan POC. Walaupun ayam itu makan di hujung rumput sedikit saja, tetapi cukup untuk jadi booster untuk dia cepat besar. Ya, rumput saja. Rumput apa saja boleh. Tetapi bila ayam itu dia makan rumput yang ada POC, dia suka. Sebab apa? Sebab salah satu yang Pak Haji sebut ialah dia adalah pupuk hormon. Bila dia katakan suka ni, ayam ini pun macam orang juga. Macam orang di sudut, dia akan ada kod. Bila dia makan rumput itu, dia menggembirakan dia. Sebab apa gembira? Sebab ada POC. POC itu membuatkan dia jadi gembira. Jadi esok bila kita bagi rumput saja, dia akan makan rumput tersebut. Sebab apa? Sebab kita semprot rumput tadi dengan POC. Kita mula-mula dia makan sikit. Lama-lama dia jadi makin besar. Salah satu daripada rumput itu, ya, yang di Malaysia dipanggil rumput Israel. Dipanggil rumput Israel. Pak Haji tak mau guna rumput Israel lah. Israel ni bukan orang baik. Ya, jadi Pak Haji namakan rumput bumi. Sebab dia membumi. Dia memenuhi bumi. Jadi rumput bumi ini, kita ambil dia, kita semprot dengan POC, kita semprot, ayam akan makan dia, dia suka. Besok kita bagi dia makan, dia suka. Kita bagi dia makan, dia suka. Bila dia suka, rumput bumi ini, dia membumi. Dia mudah hidup. Kalau kita belah Azolla, Azolla bagus sekali. Azolla pun kita gunakan POC, tetapi Azolla tu ada ketika dia mati. Tetapi kalau rumput bumi ini, dia hidup, dia tak mati. Dia jadi hutan. Hutan yang menguntungkan. Masya Allah. Ini adalah merupakan satu kebaikan. Jadi oleh sebab itu, kalaulah pertanian kita sudah kuasai peternakannya, sayur-sayurannya kita telah kuasai, industrinya kita kuasai, padi-padinya kita keluarkan padi-padi yang berkualiti, supaya petani menjadi salah satu daripada golongan masyarakat yang memproduksi produk sihat untuk umat. Produk sihat untuk umat. Pak Haji nak bawa satu contoh ya, ketika Perang Dunia Kedua. Bagaimana orang-orang petani-petani Jepang ini mereka menanam padi organik.
Mereka menanam padi organik yang tak disentuh oleh kimia. Jadi ketika mereka ditanya kenapa mereka menanam padi organik ini, mereka mengatakan oleh kerana kami tak pergi berperang, kami nak bekalkan beras yang terbaik kepada tentera-tentera kami yang sedang berjuang. Jadi nak tunjuk bahawa kesedaran tinggi. Walaupun mereka tak pergi berperang, mereka nak bekalkan beras-beras yang sihat kepada tentera yang pergi berjuang. Jadi begitu juga. Kita hari ini tidak, ya. Kita tak perhati kepada makanan. Beras yang kita bagi, beras yang mengandungi racun. Beras yang kita bagi itu dia ambil daripada sumber kehidupannya baja kimia, pupuk kimia. Jadi itu tidak baik. Begitu ayam. Tengok dekat sini. Ketika kita keluarkan ayam tanpa vaksin, ketika kita keluarkan ayam tidak menyebabkan alergik dan gatal, ketika kita keluarkan ayam yang boleh diambil pada orang yang ada penyakit tumor, kanser, penyakit ketumbuhan dan sebagainya, dia menjadi satu yang baik. Misalnya apa? Ada di kalangan pengguna daripada ayam yang dikeluarkan oleh HPA ini di Malaysia yang memang sakit gatal-gatal kulit. Gatal-gatal kulit. Bukan dia makan ayam gatal, dia memang gatal kulit. Bila dia gatal kulit, kita suruh dia makan ayam. Bila dia makan ayam, sembuh. Gatal kulitnya sembuh. Ini bukan makan ayam menyebabkan gatal kulit, tetapi gatal kulit sembuh dengan makan ayam. Ini satu perkara yang baru, satu perkara yang baik. Boleh jadi ayam ini boleh jadi obat. Biarkan makananmu menjadi obatmu. Ayam itu boleh jadi obat bila dia digunakan dengan herba plus dengan organik. Dia tidak tersentuh dengan kimia, protein hidrolisis, daripada sumber-sumber yang haram. Beta agonis tidak tersentuh dengan vaksin-vaksin yang digunakan. Kalaulah doktor-doktor satu Malaysia, satu Indonesia dan satu dunia mengetahui apa obat yang diberikan pada seekor ayam, nescaya doktor pun tidak akan makan ayam. Nescaya doktor semua akan beli ayam Pak Haji. Doktor satu dunia beli ayam Pak Haji. Sebab apa? Sebab oleh kerana mereka tidak tahu. Jadi seharusnya satu hari Pak Haji cadangkan supaya ada kursus pelatihan peternakan ayam kepada doktor. Kepada doktor. Kenapa harus pergi kepada doktor? Supaya doktor dapat beri nasihat kepada orang bahawa kalau nak sihat, jangan makan ayam. Sebab ayam tu kimia. Kimia yang terlalu banyak. Anak-anak kita, bahagian yang paling suka apa dia? Kulit. Kulit tu bahagian paling banyak lemak. Lemak duduk di bawah kulit. Ayam kita tidak ada lemak. Anak-anak kita suka apa? Ambil kawasan apa dia? Bahagian sayap. Bahagian paha. Bahagian itu bahagian injection. Inject untuk vaksin. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu, ketika orang memperkatakan tentang COVID-19 ini, yang jumlah angka kematian yang banyak ribuan, Pak Haji nak menyebutkan bahawa sekali lagi Pak Haji nak tegaskan bahawa makanan daripada yang kimia itu menyaksikan jutaan orang mati. Yang mana lebih serius? COVID-19 atau makanan kimia yang dimakan oleh orang pada setiap hari? Bukankah makanan kimia itu akan menurunkan sistem imuniti? Bukankah orang yang kena COVID-19 ini akan mudah diserang apabila mereka mengambil menghisap rokok atau mengambil makanan-makanan kimia? Jadi oleh sebab itu, di mana asasnya? Dulu paling kurang orang sakit, sekarang sakit begitu mudah saja kena sakit, apatah lagi bila diet pemakanan itu tidak kembali kepada makanan-makanan yang sihat, organik, yang dikelolakan dengan betul. Jadi Masya Allah, Pak Haji melihat sendiri kawasan-kawasan, misalnya di kawasan Yan. Ni Pak Haji nak pernah Yan sikit lah. Nak pernah Yan sikit. Yan ini kawasan hijau. Kawasan hijau. Di Malaysia ini kawasan yang hijau tak tersentuh dengan COVID-19. Bukan ucapan ini ucapan sombong. Bukan. Pak Haji nak suruh orang berfikir. Berfikir saja. Bukan nak ceritakan di sini ada HPA. Bukan. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tak sampai ke situ.
nak cerita di Yan ini tak kena COVID. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Yang pertama, kawasan ini, Yan ini banyak orang tua-tua. Hai, orang tua-tua yang paling banyak kena COVID-19. Tapi kawasan ni, kawasan orang tua-tua. Pak Haji setelah pun menganalisa makanan orang tua-tua di sini. Mereka makan ulam-ulaman. Mereka tak makan burger. Mereka tak makan makanan-makanan kimia. Mereka tak makan yang disentuh oleh kimia. Mereka makan makanannya. Dan mereka ni terdiri daripada etnik-etnik ya orang Aceh, orang Melayu, orang Jawa, orang apa-apa semua lagi lah. Semua yang duduk dekat Yan ini, mereka makan ikan itu, ikan fresh. Ikan fresh tu ikan mana? Ikan tu di laut, ambil di pantai murni, Tanjung pula, Pantai Merdeka. Ya, dia ambil daripada situ dan sebagainya. Ikan fresh. Ubat dia, mereka ni immunity dia kuat. Sebab apa? Ikan fresh, sayur tepi rumah, ulam dia, apa dia? Ini pucuk daripada asam gelugur. Dia buat kerabu, udang. Allah, sedapnya. Kemudian telur itik kampung. Telur ayam kampung. Nera nipah Yan. Manggis, musim manggis ni kan raja segala ubat. Manggis lagi. Buah durian yang tak tersentuh kimia. Durian pusaka. Nenek moyang. Nun tinggi sana. Mereka makan ini, mereka jadi kuat. Mereka tak tersentuh dengan virus. Dan mereka pun tak pergi ke mana-mana. Mereka duduk pulang kampung mereka je. Jadi bila mereka tak berjalan mana-mana tu, tak kena apa-apa lah. Jadi itu adalah di antaranya rahsia terbesar kenapa dia jadi begitu. Tetapi yang lebih menarik, tempat yang Pak Haji duduk ni di kaki gunung. Dulu ni Pak Haji selalu membayangkan orang tua di kaki gunung. Membayangkan diri Pak Haji satu hari nak duduk di kaki gunung. Ni sekarang boleh dapat ni. Kaki gunung ini, kawasan tanahnya mengunjur ke laut. Pak Haji ada dapat dua lagi. Kelebihan gunung dan kelebihan laut. Ada 3 air terjun dan 3 buah pulau. 3 pulau, 3 air terjun. Ada air lagi yang keluar daripada mata air gunung. Yang jernih, beningnya Tanjung Jaga. Orang kanser, darah tinggi, kencing manis, mereka tak perlu ambil ubat dekat Pak Haji lagi. Pergi beli ambil air tu ya, free. Allah bagi free saja. Jadi Masya Allah, kalau ditambah lagi dengan herba, lagi bagus. Jadi apa yang Pak Haji nak sebut sini? Air yang mereka minum, air gunung, air bukit ni. Macam mana? Mereka tidur dalam keadaan mereka tak tidur lewat. Sebab di malam-malam hari di sini, dia bunyi macam-macam. Mereka tak jalan-jalan pada waktu malam. Hujan pula kerap. Kemudian tidak ada TV. Di sini punya line pun susah. Ramai orang tak pun suka sama sini. Ya, dia punya internet dia tak ada. Kalau ada pun, Allah, perlahan-lahan terpaksa masuk apa dia panggil tu, Pak Haji pun tak faham. Booster ke juga ke? Apa dia panggilnya? Ambil untuk nak bagi kuat dan sebagainya. Jadi akhirnya tempat ini hanya untuk orang-orang yang mencari kedamaian, ketenteraman dengan alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Jadi oleh sebab itu, maka green lah. Kawasan ini nama green. Tempat dia pun green. Tengok dia punya keliling ni. Tengok semua ni. Semua green. Semua hutan tapi ni. Tapi kalau kita tak tahu menikmati hutan ni, kita tengok dalam hutan ada banyak nyamuk. Dalam hutan ni ada banyak ular. Dalam hutan ni ada banyak kera. Ada banyak babi. Sebagainya. Itu orang yang tak tahu menikmati. Tapi bagi orang yang tahu menikmati, biar gatal nyamuk sikit-sikit, kita gunakan minyak bubuk. Biar dia punya ada angin-angin pada waktu malam. Bapa dan ibu sekalian, Pak Haji nak sebut satu pengalaman yang menarik. Hujan. Ada tak siapa sini yang tahu apa makna hujan hambat mentua? Maknanya hujan kejar mentua.
Hujan hambak mentua ni satu tanda kutip yang istimewa bagi orang-orang kampung. Kita dengar ketika kita tidur dalam rumah, hujan itu datang kuat, lepas tu dia berhenti. Datang kuat, dia berhenti. Dan kita dapat dengar dan dia jadi irama alam. Macam kitaro. Kuat, kuat, perlahan. Pak Haji dah lama dah tak dengar hujan hambak mentua ni. Dah lama dah. Sebab selalunya duduk dalam bangunan. Bangunan bukan dengar hujan. Dia hanya dengar bunyi kipas saja. Tapi di sini, dengar setiap hari hujan hambak mentua. Dan ini sangat menggembirakan. Apatah lagi pada waktu malam. Bagi mereka yang ada rekod-rekod semalam, nostalgia semalam, cerita di zaman anak kecil dia duduk di bawah dalam rumah atap rumbia dinding buluh. Ini tak dapat dibayar dengan wang ringgit. Keindahannya. Jadi, apa yang Pak Haji nak sebutkan hari ini, ialah nak mengucapkan selamat Hari POC. Ya, selamat Hari POC sedunia yang kita rayakan pada kali yang kedua. InsyaAllah, 10 pemenang daripada Malaysia sedang Pak Haji perhatikan. Memang pada betul awalnya nak isiar hari ini, tapi banyak orang menghantar tu. Terpaksa kena nilai dulu satu persatu. Semuanya bagus-bagus. Semua ceritanya baik-baik saja. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi akan nilaikan insya-Allah kalau ada kesempatan besok ataupun lusa nanti akan kita umumkan. Ya. Dan kepada mereka yang menghantar itu terima kasih. Jangan lupa walaupun pada tahun ini Pak Haji tak mengumumkan kita harus menanam satu pohon pada hari ini sebagai karya hidup kita, maka Pak Haji nak serukan dekat sini atas inisiatif kita sendiri, 1 tahun kita tanam 1 pohon. Hari ini pergilah dapatkan pokok apa pun kita tanam. Sebab di Malaysia ni masih lagi tidak dibenarkan keluar. Ya, jadi sebab itulah maka kita buat sambutan Hari POC ini dengan kuliah. Ya, dalam rumah pun dapat melihat daripada ini dan sebagainya. Nanti insya-Allah Pak Haji akan tunjukkan bagaimana buah petai yang telah menggunakan POC. Kita tengok nanti. Dan buah durian menggunakan POC. Pak Haji nak tunjuk bagaimana buah manggis menggunakan POC. Bagaimana mengambil manggis. Bagaimana orang kampung naik ambil petai. Petai tinggi. Kita terpaksa merakamkan itu dengan menggunakan drone. Orang kampung bagaimana mereka naik petai, ambil manggis. Bagaimana dia punya seni-seni pertanian ini dihubungkan dengan seni budaya dan dengan cara dan skill yang ada kepada orang-orang kampung. Ini menarik. Pertanian suatu ibadah. Jadikan pertanian suatu industri, gunakan POC untuk semua peringkat. Lihat dalam TV Pak Haji, terus mengikuti pelajarannya di situ. Pak Haji mengucapkan terima kasih kepada semua. Kita berjumpa di dalam kuliah kita esok hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ani mengucapkan selamat Hari POC dan hari ini kita melihat bagaimana durian ni yang telah dispray dengan POC menghasilkan isi-isi yang bagus ya. Dan ini dah mula berbuah di tempat Pak Haji. Alhamdulillah, mereka yang ingin untuk merasakan durian POC silakan ke sini. InsyaAllah ada mula gugur dah, yang kecil-kecil ni pun dah mula gugur. Itu dia. Isinya bagus sekali, manis sekali ya. Masya Allah sebagai durian kampung. Ini juga dah sudah nampak dan sebagainya. Dan banyak lagi. Sekarang musimnya dah mula gugur ya. Jadi insya Allah kalau datang sini boleh menikmati durian POC bersama dengan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani manusia yang berjasa
yang